Jika cinta mampu untuk kulukiskan garisannya penuh dengan pengharapan, sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa. Pencarianku kini telah berakhir, detik bahagia kini telah pun hadir. Sungguh aku percaya ketentuan yang esa, jodoh berdua, begitulah takdir. Dari mana pun yang layang, dari sawah turun ke kali, singgah sebentar di atas peti. Dari Johor saudara datang membawa dulang penuh berisi dan berseri. Tentunya ada makna dan hajat di hati. Di dalam adat perkahwinan orang Melayu, terdapat beberapa proses yang akan dilakukan sebelum sesebuah perkahwinan itu dilangsungkan. Merisik adalah salah sebuah proses yang mana dilakukan apabila ibu bapa lelaki merasakan anak lelakinya cukup umur untuk berkahwin. Mereka akan mencarikan pasangan yang sesuai untuk dijadikan isteri kepada anaknya. Selepas memilih beberapa orang calon yang sesuai, proses merisik akan dimulakan. Proses ini akan dimulakan pada kebiasaannya dengan bertanya kepada rakan atau saudara terdekat tentang perihal anak dara tersebut. Setelah membuat keputusan, ibu bapa lelaki akan menghantar sebilangan wakil ke rumah anak dara tersebut, yang mana pada kebiasaannya dilakukan tanpa memberitahu kepada keluarga anak dara tersebut. Ini adalah kerana orang Melayu zaman dahulu percaya kepada beberapa petunjuk dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga anak mereka. Pada akhir merisik, ibu bapa lelaki akan membuat satu majlis kecil-kecilan bersama dengan keluarga anak dara tersebut, bersama-sama dengan saudara mara terdekat, bagi memutuskan tarikh yang baik untuk melaksanakan proses peminangan. Semua kelemahan kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini.
Bagi peringkat peminang atau bertunang, ibu bapa lelaki akan menghantar sebilangan orang tua yang rapat dengan keluarga untuk bertemu dengan ibu bapa perempuan bagi mendapatkan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan majlis. Pada ketika inilah syarat-syarat perkahwinan seperti hantaran, belanja perkahwinan, tarikh perkahwinan akan ditetapkan secara bersama. Pada adat silam orang Melayu, penghantaran tanda akan dibuat lebih awal sebelum daripada majlis pernikahan, yang mana penghantaran tanda ini akan dibuat melalui satu majlis yang dihadiri oleh keluarga kedua-dua pihak. Pemberian dan penerimaan hadiah ini secara tradisi menunjukkan bahawa kedua-dua pihak menerima syarat yang telah ditentukan secara bersama. Pada dunia telah aku habiskan, sisa hidupku hanya untukmu, dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Bagi upacara akad nikah, pengantin lelaki pada zaman silam biasanya akan mengenakan pakaian haji ataupun pakaian bangsa Melayu yang mudah. Upacara akad sebenarnya adalah satu-satunya istiadat yang diperlukan dalam agama Islam dan undang-undang untuk menghalalkan sesebuah perkahwinan. Ketibaan perarakan pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan akan disambut dan dijemput masuk ke dalam rumah. Pengantin lelaki akan duduk di atas sehelai tikar dan berada di ruangan utama ibu rumah, dan pengantin lelaki akan duduk berdekatan dengan imam. Imam akan memilih dua orang wakil daripada tetamu untuk menerima dan menyemak hantaran serta menjadi saksi kepada upacara akad nikah ini. Setelah barang-barang disemak, barang-barang ini akan diserahkan kepada pengantin perempuan. Bagi adat Melayu, mengizinkan mas kahwin dihutangi dengan tarikh pembayaran yang tidak disebut. Oleh itu, imam akan menambahkan perkataan berhutang atau tunai sejurus selepas menyatakan jumlah mas kahwin dalam penyataan akad. Selepas upacara akad, pengantin lelaki akan berjabat tangan dengan semua tetamu yang hadir, bermula dengan imam dan juga bapa mertuanya. Pada waktu yang sama, majlis pengantin perempuan akan menyediakan nasi pengantin dan menghantarnya kepada pengantin lelaki di rumah. Pengantin lelaki akan menjemput beberapa orang kawan yang paling rapat untuk bersama-sama dengan mereka. Hadam bin Abdul Rahman, saya. Aku nikahkan dan aku kahwinkan dikau dengan Nur Akila binti Rosli yang telah berwakil wali abangnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Aku terima nikah Nur Akila binti Rosli dengan mas kawinnya RM500 tunai. Berandam dan berasah gigi juga diamalkan pada zaman silam bersama istiadat-istiadat yang berkenaan pada waktu-waktu yang tertentu sebelum majlis yang penting dilakukan. Di dalam proses ini, rambut pengantin perempuan, dahi serta bulu keningnya dipepat. Seiring dengan pengantin lelaki juga akan mengamalkan adat ini. Kemudian, gigi pengantin perempuan akan diasah dan digilap supaya menjadikannya kelihatan sama rata dan berkilat. Tugasan ini dilakukan oleh seorang tukang andam yang juga digelar sebagai emak pengantin. Bagaimanapun,
amalan ini sudah lapuk dan hanya adat berandam diamalkan oleh pengantin perempuan di kawasan bandar dan luar bandar pada hari ini. Walaupun yang demikian, di kawasan-kawasan terpencil masih terdapat orang Melayu yang mematuhi peribahasa biar mati anak, jangan mati adat. Selepas proses berandam, pengantin perempuan akan Selepas proses berandam, pengantin perempuan akan mandi dengan air sintuk limau yang dianggap secara tradisi sebagai dapat menghapuskan nasib malam pada pengantin perempuan. Selepas istiadat mandi dan sebelum bakal pengantin perempuan tidur pada malam yang sama, 10 hujung jari di pusat kedua-dua tapak tangan serta pinggir tapak tangan akan diinai dan dibiarkan kering sehingga pagi berikut. Ini adalah amalan berinai yang sebenar dan mendahului apa yang dikenali sebagai istiadat berinai. Bagi istiadat berinai, terdapat 3 peringkat yang dilakukan menurut tradisi silam masyarakat Melayu, iaitu berinai curi, berinai besar serta berinai kecil. Berinai curi pada kebiasaannya dijalankan pada waktu petang. Berinai curi biasanya diadakan pada waktu petang hari selepas hari tangan dan tapak kaki bakal pengantin perempuan diinai. Bakal pengantin perempuan akan dihiasi dan didudukkan di atas pelamin. Istiadat berinai menurut adat perkahwinan orang Melayu terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu berinai besar, berinai curi dan juga berinai kecil. Bagi upacara berinai curi, pada kebiasaannya akan diadakan pada waktu petang hari selepas hari tangan dan kaki bakal pengantin perempuan diinai. Manakala bagi istiadat berinai kecil pula diadakan pada waktu petang yang sama selepas hari berinai curi dijalankan. Bagi istiadat berinai besar, pengantin lelaki dan perempuan akan didudukkan di atas pelamin, yang mana istiadat ini akan dimulakan dengan upacara inai oleh para tetamu yang hadir pada majlis tersebut. Pada kebiasaannya, upacara berinai besar jauh lebih meriah dan lebih besar berbanding dengan berinai curi dan berinai kecil. Pada peringkat bersanding pula, menjadi satu kebiasaan dalam tradisi orang Melayu bagi melakukan perarakan pengantin lelaki sambil diiringi oleh paluan kompang menuju ke pelamin untuk diraikan bersama-sama pengantin perempuan. Pihak keluarga akan menjemput saudara mara, jiran tetangga serta orang kampung yang berdekatan ke majlis perkahwinan bagi meraikan dan bagi memberitahu tentang perkahwinan ini kepada masyarakat umum. Tidak ketinggalan juga satu istiadat sambut menyambut
akan dibuat, yang mana kenduri akan dibuat di rumah pengantin perempuan bagi menyambut keluarga pengantin lelaki.